Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Lama tak jumpa kan? Okey, untuk hari ni cikgu nak berkongsi dululah ada info-info menarik tentang geografi di sekeliling anda. Okey, setiap hari, setiap masa apa yang berlaku di sekeliling kita tu ialah geografi. Jadi kalau kita tengok poster yang di sebelah kiri, kamu tengok air laut di dalam kedua-dua tangki di atas tu diambil tepat daripada tempat, hari dan waktu yang sama. Kemudian untuk tangki sebelah kanan dimasukkan tiram ataupun oyster. Jadi dan dimonitor perubahan yang berlaku selepas beberapa jam didapati air laut di sebelah tangki sebelah kanan tu menjadi jernih. Jadi ini menunjukkan bahawa tiram ataupun oyster ni merupakan penapis dan pembersih air laut semula jadi. Masya Allah. Okey, kemudian di sebelah kanan, poster sebelah kanan ni kamu tengok ini ialah Petarillus kinlochi ataupun dipanggil Selangor pygmy flying squirrel, iaitu spesies tupai terbang yang hanya terdapat di negeri Selangor, Malaysia. Yang ini ialah endemik spesies di mana spesies ni tidak terdapat di mana-mana negeri ataupun negara luar yang lain. Okey, special untuk Selangor sahaja. Nah, okey, jadi boleh bacalah kat bawah tu apa lagi yang ditulis. Dan mungkin ada benda yang kita tak tahu berlaku sekeliling kita. Ada benda yang kita rasa macam biasa, rupanya luar biasa. Okey, ada benda yang kita rasa wow. Rupanya ini adalah satu kebesaran Allah yang Allah nak tunjukkan pada kita. Jadi sentiasalah ambil tahu apa yang berlaku sekeliling kita. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, setiap apa yang berlaku sekeliling kita tu ialah geografi. Dan geografi itu ialah bukan sekadar untuk dipelajari, tetapi juga untuk dihayati. Okey, tak membuang masa, jom kita ke slide seterusnya. Pada hari ini kita akan belajar bab yang ke-8, iaitu penduduk di Malaysia. Jadi untuk pengetahuan pelajar Tingkatan 1 semua, kita dah habis belajar tentang tema kemahiran geografi. Kalau masih ingat, kita belajar tentang arah, kita belajar tentang kedudukan, kita belajar tentang peta lakar, kita belajar tentang lakaran peta Malaysia, betul tak? Okey, kemudian kamu dah belajar tentang tema geografi fizikal yang terdiri daripada bumi, bentuk muka bumi dan saliran. Okey, jadi sekarang ni kita akan masuk ke tema yang ketiga, iaitu tema geografi manusia. Dimulakan dengan bab yang ke-8, iaitu penduduk di Malaysia. Jadi hari ini kita akan belajar sikit saja. Cikgu akan ajar kamu ataupun dedahkan pada kamu part yang pertama, di mana di akhir pelajaran kamu sepatutnya dapat benda-benda ni. Ya. Okey. Jadi yang pertama, di akhir pelajaran, pelajar sepatutnya akan faham ataupun dapat menyatakan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. So sikit saja hari ni. Satu saja kot. Ya. Okey, jom kita tengok apakah maksud taburan penduduk di Malaysia ni. Taburan penduduk di Malaysia ni, taburan maksudnya sebaran. Okey. Jadi kalau dia kata di Malaysia, maksudnya sebaran penduduk kita ni di sesuatu kawasan ataupun negara. Jadi cikgu ambil perumpamaan dalam rumah kita sendirilah. Okey, dalam rumah kita sendiri, jadi sebaran penduduk dia kadang-kadang ada tempat yang sangat ramai penduduk pada waktu tu ataupun isi rumah pada waktu tu. Contoh, waktu berbuka puasa ramai ataupun semua ahli keluarga akan berkumpul di ruang makan. Jadi maksudnya kawasan tersebut padat lah. Jadi ruang tamu tak ada orang, bilik tidur tak ada orang, bilik air tak ada orang. Okey, nampak tak? Macam tu juga dengan negara Malaysia. Negara Malaysia ni bukan semua tempat penuh dengan penduduk tak. Ada tempat-tempat yang tak ada langsung penduduk, ada tempat-tempat yang sikit saja, ada tempat-tempat yang banyak. Itu maksud dia. Okey, anggaran penduduk di Malaysia pada tahun 2016 adalah seramai 31.7 juta orang. Ya. Okey, kemudian yang ketiga, dan taburan penduduk ni di Malaysia tidak sekata. Maksudnya macam yang cikgu bagi tahu tadilah, ada tempat yang penduduk dia ramai sangat, ada tempat yang penduduk dia tak berapa ramai, ada tempat yang penduduk dia sikit saja. Okey. Seterusnya. Okey, bagaimana orang mengira kalau dalam statistik penduduk ni, macam mana orang mengira kepadatan penduduk? Jadi sebenarnya pengiraan kepadatan penduduk menggunakan formula seperti yang cikgu tunjukkan di bawah. Okey, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dalam unit orang bahagi dengan keluasan kawasan dalam unit kilometer persegi.
Jadi kalau kamu nak tahu kepadatan penduduk di negeri Kedah, kena tahu berapa bilangan penduduk di negeri Kedah pada waktu tersebut. Okey, dan bahagikan dengan luas kawasan negeri Kedah. Jadi kita akan dapat satu amount, di mana amount tu akan menunjukkan sama ada penduduk di tempat kita tu macam mana. Jadi untuk mengetahui tentang kepadatan penduduk dengan lebih lanjut, jom kita ke slide yang seterusnya. Okey, di Malaysia bila kata tak sekata ni, maksudnya ada kawasan yang berpenduduk padat, ada kawasan yang berpenduduk sederhana dan ada kawasan yang berpenduduk jarang. Apa tu? Yang ni cikgu akan kupas pelan-pelan di slide yang seterusnya. Okey, jom kita tengok. Ini adalah taburan penduduk di Malaysia. Kalau kita tengok peta Malaysia ni, kawasan yang warnanya merah merupakan kawasan padat. Jadi kawasan yang berwarna orange, kawasan yang sederhana, manakala kawasan yang berwarna kuning tu merupakan kawasan yang jarang. Padat ni ramai, sederhana tu kurang sikit, jarang tu mungkin adalah tapi sikit sangat-sangat. Okey, jom tengok di pantai barat dulu. Pantai barat kenal tak pantai barat? Okey, ke pantai barat ni di semenanjung Malaysia ialah terdiri daripada negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Okey, kalau sebut pantai timur pula ialah negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor di sebelah timur. Okey, kita tengok pantai barat dulu. Kita nampak kawasan padat penduduk mendominasi. Mungkin sebab banyak ibu-ibu negeri ataupun bandar-bandar utama dekat situ. Dan kalau kamu tengok ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan pun ada dekat situ juga. Sebab tu kawasan ni padat. Okey, boleh jadi kawasan tanah pamah dia memang rata dan luas. Okey, ada pula rangkaian pengangkutan yang utama dekat sini. Ada lebuh raya utara selatan yang menganjur dari utara terus ke selatan, menyebabkan kawasan ni memang orang suka pilih untuk duduk. Sebab tu kawasan ni kawasan padat. Okey, seterusnya kita ke pantai timur. Kita nampak kawasan padat pun ada juga. Kawasan padat ni tertumpu di kawasan ibu negeri. Jadi of course lah ibu negeri padat kan. Sebab lengkap dengan kemudahan, ada macam-macam menyebabkan kawasan tu menjadi tumpuan penduduk. Kalau kita ke negeri Sarawak pula, padat ni kamu nampak di Kuching iaitu ibu negeri. Kamu nampak juga di kawasan dataran ataupun Delta Rajang kawasan pertanian utama di Sarawak ni penduduk dia ramai. Mungkin sebabnya kawasan tu ada kawasan bandar-bandar utama dan juga tanah yang subur ni mendorong penduduk tinggal di kawasan tersebut. Okey, di Sabah kita nampak kawasan yang padat ni tentu-tentunya lah tertumpu di kawasan ibu negeri dan bandar-bandar utama. Okey, jom kita tengok kawasan sederhana pula. Kawasan sederhana warna orange. Kawasan tu berada dekat-dekat pinggir bandar dan mungkin kawasan ni merupakan kawasan luar bandar, kawasan kampung dan juga kawasan ni mungkin kawasan yang ada aktiviti pertanian, perikanan, kan? Orang ada juga kawasan tu sebab ada kegiatan ekonomi, tetapi tidaklah sepadat di kawasan ibu negeri ataupun bandar utama. Dan untuk kawasan yang jarang penduduk, kita banyak tengok di Semenanjung, di Sabah Sarawak, banyak tertumpu di kawasan tengah. Kalau kamu masih ingat kita belajar bentuk muka bumi di Malaysia, kita tengok kawasan tengah Semenanjung Malaysia dan tengah Sabah Sarawak ni terdiri daripada kawasan tanah tinggi yang dilitupi oleh hutan yang tebal. Jadi kawasan ni jaranglah penduduk dekat situ. Okey, orang pun tak suka nak duduk kat situ sebab kurang kemudahan, susah nak bina rumah. Kalau nak bina boleh juga tapi kosnya tinggilah. Risikonya pun tinggi, terdedah dengan tanah runtuh dan sebagainya. Okey, boleh Jadi ini taburan penduduk di Malaysia. Nanti dalam modul kamu kena salin peta ni, lorekkan sendiri, tuliskan, labelkan sendiri. Moga-moga kamu akan ingat. Okey. Kita ke kawasan yang berpenduduk padat dulu. Jadi apa yang ada di kawasan berpenduduk padat ni? Apa maklumat yang kamu kena faham dan tahu? Okey, yang pertama, bila sebut penduduk padat, maksudnya dia punya range ataupun julat dia mesti lebih daripada 200 orang per 1 kilometer persegi. Maksudnya macam ni, kalau nak sebut tempat tu padat, okay, bila kita guna formula kepadatan tadi kan, maksudnya jawapan ataupun amount yang kita dapat daripada pengiraan tadi
mestilah lebih daripada 200 orang bagi 1 kilometer persegi. Dalam 1 kilometer persegi tempat tu, orang dalam tu ada 200 orang ke atas. Automatik kawasan tu padat penduduk. Okey, di mana kawasan yang padat penduduk ni? Biasanya ialah kawasan-kawasan yang rata dan subur. Dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan merupakan kawasan yang subur dan kebetulan ada ibu negeri dekat situ menyebabkan dia merupakan kawasan yang padat, ya. Okey, kawasan rata sebab sesuai nak bina rumah, sesuai nak bina kawasan perindustrian, kawasan perniagaan, jalan raya senang nak bina. Jadi kawasan tu lebih menjadi tumpuan penduduk. Okey, seterusnya, kawasan yang padat penduduk ni sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perniagaan dan juga perlombongan. Okey, jadi sebabnya ada peluang kerja di kawasan tersebut menyebabkan orang tertumpu di situ. Jadi kawasan tu akan padat. Okey, untuk contoh, jangan lupa contoh seperti Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Shah Alam, ibu negeri Selangor. Alostar, ibu negeri Kedah dan juga Johor Bahru, ibu negeri Johor dan banyak lagi. Ini cikgu bagi ni sebagai contoh sahaja. Okey, seterusnya, ini gambar-gambar contoh kawasan berpenduduk padat tadi. Kalau kamu tengok gambar ni menunjukkan ibu negara Kuala Lumpur ada, ibu negeri pun ada, kita ada Pulau Pinang, Georgetown atas tu. Okey, kita ada Alostar. Okey, jadi semua ni menunjukkan kawasan-kawasan yang padat penduduk. Okey, kamu pun nampak kawasan ni merupakan kawasan tanah pamah yang rata. Jadi bila rata ni senanglah dibina pelbagai kemudahan dan pembinaan yang lain. Okey, seterusnya, ini pun kawasan yang padat penduduk. Contoh, kamu tengok gambar yang di sebelah kiri atas tu merupakan Bandar Kertih. Bandar Kertih ni merupakan bandar yang terbina akibat daripada kegiatan ekonomi perlombongan petroleum yang berlaku di luar pantai kawasan tersebut. Okey, kita ada juga Bandar Kuching. Kita ada kawasan perindustrian di bawah tu. Di mana ni Mungkin kawasan Kulim kot, Kulim High Tech. Okey. Dan banyak lagi lah. Okay, ini antara contoh kawasan berpenduduk padat. Okey, ini pun sama, Bandar Baru. Bila ada kawasan pendidikan, orang lebih tertumpu di kawasan tu. Jadi dia membangunkan bandar ataupun pertempatan di kawasan tu menjadi kawasan yang padat. Kalau kamu tengok pun daripada atas ni, nampak banyak kawasan pertempatan di situ. Jadi adalah kelebihan-kelebihan dari sudut ekonomi menyebabkan kawasan ni menjadi tumpuan penduduk. Okey, yang ni pun sama. Ini ialah Bandar Tanjung Malim yang padat penduduk disebabkan oleh terbinanya Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, yang ni Nilai kalau tak salah cikgu Okay, Bandar Nilai, dia ada kawasan perindustrian. Okey, seterusnya kita ke slide kawasan penduduk sederhana padat pula. Boleh? Okey, apa yang pelajar kena tahu tentang kawasan berpenduduk sederhana padat ni? Mari kita tengok. Okey, kawasan penduduk sederhana padat ni ialah kawasan di mana dalam 1 kilometer persegi bilangan orang dalam tu ialah di antara 50 hingga 200 orang sahaja. Jadi kawasan ni sederhana. Nak tahu macam mana? Guna formula tadilah. Formula kepadatan yang cikgu terangkan awal-awal tadi. Bilangan orang bahagi dengan luas kawasan. Jadi kalau dapat amount 50 hingga 200 orang tu sebagai jawapan, automatik kawasan ni ialah kawasan berpenduduk sederhana. Okey, di mana kawasan berpenduduk sederhana padat ni? Biasanya dia di kawasan pertanian. Tadi padat pun kawasan pertanian juga kan? Tapi bezanya ialah kawasan padat penduduk di kawasan pertanian ni bila mana ada ibu negeri dekat atas tu. Bila mana ada bandar utama dekat atas tu. Tapi kalau kawasan tu kawasan pertanian yang bukan utama dan tidak ada bandar-bandar di situ, kawasan ini menjadi kawasan sederhana penduduk. Yang ni kamu kena clear. Okey, boleh bezakan Antara lain, kawasan penduduk sederhana padat ni ialah seperti di pesisir pantai, kampung-kampung nelayan dan juga bandar-bandar kecil, macam pekan-pekan kecil tu. Okey, merupakan kawasan yang sederhana penduduk. Okey, kita bagi contoh lah seperti di Tumpat Kelantan, di Dungun Terengganu dan juga di Felda Tunku, Sabah. Sebenarnya banyak lagi kawasan yang sederhana padat ni, tapi dalam buku dia bagi kawasan ni. Okey, kita tengok apa yang ada lagi. Ini adalah contoh kawasan sederhana padat.
Kalau kamu tengok seperti kawasan pertanian, seperti kawasan pesisir sungai, okey, seperti kawasan perikanan. Jadi kawasan ini merupakan kawasan yang sederhana padat. Okey, bagaimana dengan kawasan berpenduduk jarang? Okey, sila take note Kawasan berpenduduk jarang ni, bila mana kawasan tersebut kurang 50 orang dalam 1 kilometer persegi. Macam mana nak tahu? Kiralah tadi guna formula kepadatan yang cikgu bagi tadi. Kan, kalau jawapannya kurang 50 orang, maksudnya kawasan tu automatik jarang penduduk. Kat mana ni kawasan jarang penduduk ni? Okey, biasanya kawasan yang jarang penduduk ni merupakan kawasan berhutan tebal dan tanah tinggi. Yalah kawasan ni. Nak bina pertempatan susah kan? Tadi cikgu cakap berisiko, menggunakan kos yang banyak, terdedah dengan ancaman bencana alam, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi orang tak berapa tumpu sangat kawasan ni. Okey, kawasan hutan tebal pun sama. Macam mana? Talian internet tak ada, nak tengok TV tak boleh kan? Jalan raya pun susah. Jadi orang tak berapa tumpu kawasan ni. Ada orang, contoh macam orang asli, tapi bilangan penduduk tu sikit. Jadi ini ialah kawasan pedalaman, kawasan bergunung ganang yang mana tidaklah menjadi tumpuan penduduk. Memang tidaklah. Memang orang tak pilih lah. Ya. Okey. Jadi kat mana ni contoh kawasan-kawasan berpenduduk jarang ni? Contohnya ialah seperti di Tasik Banding, Perak. Okey. Kawasan Tasik Banding ni mungkin ada kawasan-kawasan yang berpaya kemudian ada kawasan yang berhutan juga. Berhutan tebal, bergunung ganang keliling tu kan. Okey, kemudian di Kuala Tahan Perak Kuala Tahan Pahang dalam hutan Taman Negara tu ada orang tapi sikit sebab orang asli je dan mereka pun sentiasa berpindah randah. Dan juga di kawasan pedalaman Kapit Sarawak. Okey, tetapi ada pengecualian tau. Tadi dia kata kawasan berpenduduk jarang ni seperti kawasan Gunung Ganang. Okey, tapi kan kalau kawasan Gunung Ganang ni contoh Cameron Highland atas gunung kan. Okey, Genting Highland. Okey, dia bukan jarang dah, dia automatik menjadi kawasan sederhana disebabkan adanya kegiatan pertanian dan juga pelancongan dekat situ. Okey, nak tahu dengan detail, dengan tepat sama ada dia padat ke, dia sederhana ke, dia jarang ke, memang kita kena kira bilangan penduduk bahagi dengan luas kawasan baru dapat kenal pasti dengan tepat apakah status kawasan-kawasan tersebut. Okey. Okey, ni contoh kawasan yang jarang penduduk. Okey, yang ni yang ni cikgu rasa kawasan sederhana kot ni sebab ni Felda. Ni bukan jarang ni, yang ni sederhana. Okey. Kemudian yang ni jarang. Kamu tengok hutan tebal tu, bawah tu kawasan berpaya. Okey, kawasan-kawasan tu dan di bawah tu gambar satelit menunjukkan kawasan yang jarang penduduk ni. Orang tak pilih. Okey, kamu tengok pun penduduk dia sikit. Yang ni merupakan kawasan yang jarang penduduk. Okey, ni tengok ni. Ada ke nak duduk kawasan ni? Boleh lah nak melancong 1-2 hari tapi tak tahan kan. Kalau duduk lama-lama memang tak tahan. Okey, kecuali lah kalau kamu bekerja dekat kawasan tu. Ya. Okey, seterusnya ini yang pengecualian tadi. Kawasan tanah tinggi berhutan tebal juga, tetapi bila ada kegiatan ekonomi seperti pelancongan dia menukarkan status daripada kawasan yang jarang penduduk menjadi kawasan yang sama ada dia sederhana ataupun padat mengikut kegiatan ekonomi yang berlaku di kawasan tersebut. Boleh faham tak? Alright, okey. Ada lagi tak? Okey, tak ada dah, habis dah. Okey, jadi pelajar tingkatan 1, untuk part yang pertama ni, tak habis lagi tahu tajuk ni. Cikgu minta kamu isikan modul dengan maklumat-maklumat daripada buku teks dan juga daripada video yang cikgu share dengan kamu pada hari ini. Okey, sehingga berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.